Yahya 5. Setelah itu, Isa pergi ke Baitul Maqdis pada masa suatu perayaan Yahudi. Di sana, berdekatan pintu domba, ada sebuah kolam yang dipanggil Bait Tasda dalam bahasa Ibrani. Kolam ini dikelilingi 5 buah serambi. Di setiap serambi itu, ramai orang sakit dan cacat berbaring. Ada yang buta, ada yang tempang, dan ada yang lumpuh, menunggu air kolam itu berkocak. Sekali-sekala, malaikat Tuhan akan turun mengocak air kolam itu. Sesiapa yang pertama masuk ke dalam kolam itu ketika airnya berkocak akan sembuh daripada penyakitnya. Di kalangan mereka ada seorang lelaki yang telah sakit selama 38 tahun. Isa melihatnya terbaring di situ dan mengetahui bahawa dia telah sakit demikian lamanya. Isa bertanya kepadanya, "Inginkah kamu sembuh?" Orang sakit itu menjawab, "Tuan, tiada siapa pun di sini yang dapat memasukkan aku ke dalam kolam itu ketika airnya berkocak. Setiap kali aku cuba masuk, orang lain telah masuk dulu." Isa berkata kepadanya, "Bangun, angkat tikarmu dan berjalanlah." Serta-merta orang itu sembuh, lalu mengangkat tikarnya dan berjalan. Perkara itu terjadi pada hari Sabat. Oleh yang demikian, orang Yahudi berkata kepada orang itu, "Ini hari Sabat, kamu melanggar hukum kerana mengangkat tikar." Orang itu menjawab, "Orang yang menyembuhkanku tadi menyuruh aku mengangkat tikar dan berjalan." Mereka pun bertanya, "Siapakah dia yang menyuruhmu mengangkat tikar dan berjalan itu?" Akan tetapi orang yang baru disembuhkan itu tidak dapat menunjukkan yang mana orangnya kerana Isa telah menghilang di antara orang ramai di situ. Tidak lama selepas itu, Isa bertemu dengan orang itu di dalam rumah ibadat dan berkata kepadanya, "Sekarang kamu sudah sembuh. Jangan berbuat dosa lagi, supaya kamu tidak menerima padah yang lebih teruk." Orang itu kemudiannya memberitahu orang Yahudi bahawa Isa lah yang telah menyembuhkannya. Dengan demikian, mereka mula memusuhi Isa kerana menyembuhkan orang pada hari Sabat. Namun, Isa berkata kepada mereka, "Bapakku masih bekerja hingga sekarang, maka begitulah juga aku." Kata-katanya ini mengukuhkan lagi niat orang Yahudi hendak membunuhnya. Bukan sahaja dia melanggar hukum hari Sabat, malah juga mengatakan Allah itu bapaknya, iaitu menyamakan dirinya dengan Allah. Isa menjawab kata-kata mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, putera tidak dapat melakukan sesuatu oleh dirinya sendiri. Dia hanya melakukan apa yang dilihatnya dilakukan oleh bapaknya. Apa yang dilakukan oleh bapa, itulah yang dilakukan oleh putera. Kerana bapa kasih akan putera dan menunjukkan segala yang dilakukannya kepada puteranya. Bapa akan menyatakan hal-hal yang lebih besar lagi kepada putera, sehingga kamu semua menjadi hairan. Bapa membangkitkan manusia daripada kematian dan memberi hidup, maka demikian jugalah puteranya memberi hidup kepada mereka yang dikehendakinya. Bapa tidak menghakimi sesiapa. Dia telah menyerahkan kuasa menghakimi kepada puteranya. Dengan demikian, semua orang menghormati putera sebagaimana mereka menghormati bapa. Jika sesiapa tidak menghormati putera, artinya dia tidak menghormati bapa yang mengutusnya. Sesungguhnya aku berkata kepadamu,
Sesiapa yang mendengar kata-kataku dan percaya kepada Dia yang mengutusku akan mendapat hidup yang kekal dan tidak akan dihukum. Dia telah terlepas daripada kematian dan mendapat hidup sebenar. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, akan tiba saatnya, malah sudah pun sampai, ketika orang mati mendengar suara Putera Allah dan orang yang mendengar suaranya akan hidup. Bapa sumber hidup, maka Dia menjadikan putranya juga sumber hidup. Bapa telah memberikan kuasa menghakimi kepada putranya kerana Dia itu putra insan. Janganlah hairan mendengar hal ini, kerana akan sampai saatnya bagi semua orang mati mendengar suaranya. Mereka akan terus bangkit dari kubur. Orang yang berbuat baik akan bangkit untuk mendapat hidup kekal, dan orang yang berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Aku tidak dapat melakukan sesuatu pun atas usahaku sendiri. Aku menghakimi manusia menurut perintah Allah. Penghakimanku adil, kerana aku tidak mengikut kehendakku sendiri, tetapi kehendak Dia yang mengutusku. Jika aku memberi kesaksian tentang diriku sendiri, itu tidaklah wajar diterima sebagai bukti yang sah. Ada lain yang memberi kesaksian tentang diriku, dan aku tahu kesaksian yang disampaikannya tentangku itu benar. Kamu telah mengutus orang untuk berjumpa dengan Yahya, dan dia telah memberikan kesaksian yang benar. Sebenarnya aku tidak memerlukan kesaksian manusia. Aku menyebutnya supaya kamu percaya dan dapat diselamatkan. Yahya ibarat pelita yang menyala dan bercahaya. Bagi seketika lamanya, kamu memilih untuk menikmati cahayanya. Tetapi kesaksianku lebih besar daripada kesaksian Yahya. Aku melakukan apa yang ditugaskan oleh Bapa-Ku, dan hal ini membuktikan bahawa Bapa telah mengutusku. Bapa yang mengutusku dan memberikan kesaksian tentang diriku ini, belum pernah kamu dengar suaranya atau lihat wajahnya. Firman Tuhan tidak menetap dalam dirimu kerana kamu tidak percaya kepada Dia yang diutus Bapa. Kamu mengkaji kitab suci dengan tekun kerana kamu percaya dalamnya kamu mendapat hidup kekal. Sebenarnya, kitab suci memberikan kesaksian tentang diriku. Tetapi kamu tidak mahu datang kepadaku untuk mendapatkan hidup kekal. Aku tidak mengharapkan pujian daripada manusia. Aku mengenalmu. Aku tahu kamu sebenarnya tidak mengasihi Allah. Aku datang atas nama Bapa-Ku, tetapi kamu tidak menyambutku. Namun, ketika orang lain datang atas namanya sendiri, kamu menyambutnya. Bagaimana kamu mungkin percaya kepadaku, sedangkan kamu mencari pujian sesama sendiri? Kamu tidak berusaha mendapatkan pujian daripada Allah yang Esa. Jangan sangka aku akan menuduhmu di hadapan Bapa. Musa yang kamu harapkan, itulah yang akan menuduhmu. Sekiranya benar kamu percaya kepada Musa, tentulah kamu percaya kepadaku, kerana Musa telah menulis tentang diriku. Kamu tidak percaya akan apa yang ditulis oleh Musa, maka bagaimana kamu mungkin percaya akan apa yang kukatakan?